Dia pakai. Dah ada? Dia. Sekejap. Ada. Dah masuk dalam tu boleh. Kunci dalam tu boleh. Kunci. Tak, ni kau ambil kat dalam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan syarat kita ni, saya minta semua yang hadir dapat isi borang kedatangan. Tolong Zaki edarkan. Pen tak ada? Bagi. Ni nak guna. Kat luar banyak. Oh ada. Kena ganti. Minta maaf yang borang kehadiran tu pakai yang ni sebenarnya. Itu kita dah siapkan printed ni. Tak payah pakai tu. InsyaAllah kita akan mulakan. Pakai yang tu ya? Jadi sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah doa permulaan ini akan dipimpin oleh Tuan Imam kita, Tuan Zainal. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Suatu dah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل إياهم في كنفك وأمانك وجوارك وحيازك من كل شيطان وجبار عنين وذي عين وذي شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحبنا إلينا ولمن كان حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Atas pimpinan doa tadi, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi, insyaallah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang barisan Jawatan Kuasa Surah An-Nur sesi 2020-2022, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini untuk kita mengadakan mesyuarat agung pembentangan yang mana setelah hampir 2 tahun lebih kita tak dapat mengadakan mesyuarat agung seumpama ini. Jadi pada hari ini kita akan bentangkan semua yang telah tertangguh laporan-laporannya sejak 2019, sebab kita mengadakan mesyuarat agung pencalonan pada bulan Mac 2020, iaitu untuk 2019, bulan Mac 2019, untuk kita melantik jawatankuasa sesi 2020-2022. Jadi selepas daripada itu, awal 2020 dah 2019 tu sendiri dah COVID-19 berlaku, dan kita tidak dapat membuat pembentangan pertama selepas dilantik menganggoti jawatankuasa sesi 2020-2022 tersebut. Jadi pada hari ini kita akan bentangkan laporan aktiviti 3 tahun 2019, 20 dan 22. Ya, 21. Jadi oleh kerana penangguhan ini berlaku dan wabak pandemik COVID-19 ini telah melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita. Jadi dan dalam keadaan COVID tersebut, kita tak dapat mengadakan aktiviti seperti mana sebelumnya. Jadi pihak JAIZ telah mengeluarkan perkelilingnya pada tahun yang lepas, telah melanjutkan, mereka telah membuat keputusan melanjutkan tempoh jawatankuasa sesi 2020-2022 ini kepada 2023, maknanya berakhir 31 Disember 2023.
Jadi tak langsungnya kita kena mengadakan mesyuarat agung sepatutnya tahun ini di surau. Kita kena adakan awal tahun depan lah. Jadi pada tahun ini pihak masjid akan mengadakan mesyuarat agung mereka yang sepatutnya mereka mengadakan tahun lepas. Oleh kerana dia telah dilanjutkan ditangguhkan pada tahun ini, jadi kita kena tangguhkan setahun, iaitu pada tahun hadapan insya-Allah. Jadi dengan itu saya mengharapkan pada tahun depan ni dapatlah kita tengok-tengoklah calon-calon yang layak untuk kita ketengahkan ke hadapan pada tahun hadapan insya-Allah. Jadi untuk 2 tahun yang berlalu ini dengan wabak yang melanda, banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang berlaku. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kesedaran kepada kita betapa nikmatnya kesihatan ataupun dapat kita beraktiviti dalam keadaan yang bebas, tidak seperti dalam 2 tahun ini yang mana kongkongan dengan berbagai SOP yang terpaksa kita lalui. Jadi dalam keadaan sekarang ni dah makin longgar. Kita mengharapkan selepas ini yang dijanjikan 1 April ni dapatlah kita menjalankan aktiviti seperti sebelum ini. Mungkinlah tidak sama seperti sebelum ini, tapi sekurang-kurangnya dapatlah, kalau kita solat pun dapat rapat, dapatkan saut, dan dapat kita merasa balik suasana seperti sebelum ini. Jadi berlakunya pandemik ini juga mengingatkan kita bahawa ramai di kalangan jemaah kita yang kita kehilangan mereka. Jadi kita agak merasa sedih, dan kehilangan mereka itu adalah sebab-sebabnya daripada jangkitan COVID-19 ini juga, seperti arwah Imam Hamid, arwah Ramli, Haji Ramli Kasbullah, yang biasa kita nampak di surau ini, tapi selepas daripada wabak ini, yang masa wabak berlaku kita tak dapat berjumpa lebih kerap seperti sekarang ini. Jadi bila kita dapat berjumpa selepas itu, kita akan amat merasalah kehilangan mereka, dan juga yang lain-lain lah. Dan pada ketika ini juga ramai beberapa orang jemaah kita yang juga uzur beberapa lama, sekian lama, masih lagi keuzuran. Jadi kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang telah pun kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah memberikan mencucur rahmat ke atas roh mereka dan menempatkan roh mereka di kalangan roh orang-orang yang soleh, dan menempatkan mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang berada dalam keadaan uzur dan sakit sekarang ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah memberikan peluang kepada mereka untuk datang bersama-sama dengan kita dalam untuk menyambut Ramadan nanti insya-Allah. Jadi saya rasa itu ucapan aluan daripada saya. Jadi sebelum kita mulakan mesyuarat agung pembentangan pada malam ini, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi agenda pada malam ini seperti mana yang
dipaparkan di papan di apa whiteboard di apa di layar slide tu. Kalau kita tengok dalam buku ni, siapa yang ada buat buku yang buku ni kita dah edarkan 100 buku. Ada yang dah ambil tapi tak datang dengan buku ataupun apa ni, saya rasa cukup lah 100 tu. Jadi mungkin untuk rujukan mereka tapi habis 100 SU pun tak dapat. Ada Kotak. okey, minta refer kepada atau cara agenda mesyuarat ni. Saya minta refer dekat sini lah, pasal dekat dalam tu ada yang mungkin ada silap tulis. Ada. Oh, ada lagi. Ini habis. Okey, bagi agenda yang seterusnya, saya ingin terus pergi kepada mengesahkan, meneliti dan mengesahkan minit mesyuarat pencalonan. Sebab pada mesyuarat yang lepas ni kita ada mesyuarat pencalonan je. Kita tak sempat nak bentangkan laporan 2019. Jadi kita pergi kepada minit mesyuarat. Dalam minit mesyuarat ini kita telah mencalonkan Jabatan Kuasa baru untuk sesi 2020-2022. Jadi semua bersekitar kepada pelantikan lah. Jadi saya rasa mungkin tak ada berbangkit sangat. Cuma saya ingin membetulkan dalam muka surat 9, minit yang dicatat tu pada perkara 2.2 Timbalan Pengurusi Datuk Senior Haji Muhammad Yunus bin Muhammad Yusof. Dekat bawah tu ada nama Haji Bakar Saad. Jadi saya ingat Haji Bakar Saad yang mencalonkan ni. Jadi saya tak pasti sebab yang mencatat minit penolong setiausaha dia pula pada malam ni sebab ada urusan. Jadi itu mungkin kesilapan juga. Jadi saya ingat kita letakkan nama calon saja. Jadi 2.2 tu Timbalan Pengurusi Datuk Haji Muhammad Yunus. Ya, dan yang 2.3 Zainal Abidin. Okey, betul. 2.4 tu Bilal tu sebenarnya Bilal yang dilantik Cik Zulkarnain Mahmud. Jadi Ahmad Zakir bin Razak ni kita lantik dia kemudian menjadi Bilal Rakyat. Itu pun Ahmad Zakir tak termasuk lah. Dan kemudian Siak yang dilantik iaitu Muhammad Cik Mat Resam bin Mansur. Aziz Jonik tu tak ada lah. Jadi saya ingat dipadamkan yang tu. Yang lain tu okey lah. Jadi saya minta kalau tak ada apa ni apa-apa perubahan, saya minta seorang untuk mencadangkan untuk diluluskan. Dan apa ni, siapa yang menyokong minta bagi nama. Haji Bakar mencadangkan untuk diluluskan dan disokong oleh
Dia sokong oleh Sarjan Sarjan Syam. Okey. Seterusnya, pembentangan aktiviti, laporan aktiviti selama 3 tahun, iaitu 2019, 2020 dan 2021. Untuk pembentangan laporan ni saya minta SEO untuk bentangkan. Sebenarnya itu laporan tu. Cuma ni kau suruh ya. Cuma laporan ni sebelum SEO bentangkan pada muka surat 14 3.2 tu, itu ada kesilapan sikit syarat agung bentangan tu. Sebenarnya tak ada. 3.2 tu dipadamkan. Jadi saya serah kepada SEO untuk bentang. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk mesyuarat pembentangan, mesyuarat agung pembentangan, di mana kalau ikutkan kita punya laporan pada tahun 2019 hingga Disember, kita tidak berapa, masih ada lagi program-program yang kita telah lalui, tapi termasuk yang akan datang kita ada kekurangan program disebabkan oleh keadaan kita. Laporan program aktiviti laporan program itu sepanjang tahun 2019 hingga 2020, Biro Dakwah dan Pengajian Surau telah mengadakan beberapa program sampai program-program pengajian kitab secara harian dan memandangkan dunia dikejutkan dengan wabak COVID-19 sejak akhir tahun 2019, maka pelaksanaan pemerintahan kawalan PKP negara bermula pada Mac tahun 2020. Tiada lagi aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Berikut itu adalah ringkasan aktiviti khusus yang ada yang telah dijalankan. Jadi saya tak perlu saya baca satu-satu. Cuba tuan-tuan tengok daripada 2019 tu yang mana program-program yang telah kita adakan. Cuba saya bacakan tajuk je. Kuliah Perdana Isra Mi'raj. Lepas tu kita ada seminar keluarga bahagia. Setelah kita dapat adakan program amal walad. Ini insya-Allah cuba teruskan lagi. Tadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Jadi pada tahun ni juga, insya-Allah kita akan teruskan program ni kerana dah 2 tahun kita berhenti. Majlis Khatam Al-Quran penyampaian surah anak-anak yatim tu di bulan Ramadan peserta dasar hati tu pendapat kita akan insya-Allah kita tunggu keputusan pada 1 April ni cerita dia. Tazkirah Ramadan pada tahun ini juga kita akan adakan tazkirah Ramadan insya-Allah. Qiyamul Lail seperti yang kita rancangkan, sumbangan bakul makanan. Okey, ni satu aktiviti yang berlainan sedikit disebabkan oleh COVID. Sumbangan makanan kita telah beberapa rumah yang kita dah hantar serta sambutan hari raya, kuliah duha, dan banyak perkara-perkara telah terhenti. Ibadah korban. Okey, ibadah korban 2 kali kita sekali kita tak buat dan tahun lepas kita dapat buat, tetapi kita masih lagi tidak ada gotong royong. Jadi kita tengok macam mana keadaan pada tahun ini insya-Allah. Program Maulid Rasul, alhamdulillah kita dah bawa kumpulan-kumpulan nasional bersama-sama dengan kita berkasidah berselawat. Alhamdulillah ceramah dan kuliah harian telah kita lakukan sehinggalah wabak itu bermula, barulah kita berhenti. Okey, tuan-tuan tengok senarai senarai tuan guru Ustaz yang ada dan yang dah diganti dan ada akan diganti, misalnya yang terbaru Ustaz yang telah kembali kepada Allah. Jadi insya-Allah pada tahun ini kita akan cubalah cari penggantinya. Tu kita ada 22 ustaz kita ada. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, kita tidak ada memberhentikan ustaz. Kita tidak ada memberhentikan ustaz kecuali dia memohon. Kecuali dia memohon. Kebanyakannya memohon untuk dihentikan, untuk ada uzur dalam macam-macam lah alasan yang sepatutnya kita terima, dan insya-Allah kita akan carilah pengganti ustaz yang baru meninggal dunia insya-Allah. Pagi 20-21 juga kedua dia akan bawa sumbangan bakul makanan. Ini sumbangan bakul makanan sentiasa kita adakan selama 2 tahun.
Jadi segala pada tahun ni insya-Allah kita akan teruskan dengan Biro Asnaf dan Anak Yatim. Salat tarawih macam biasa, insya-Allah agihan berlamuk yang mulai semua macam biasa, insya-Allah kita teruskan sumbangan duit raya pada anak yatim. Pada tahun ni insya-Allah kita akan usahakan juga untuk dapatkan, dan saya sunat hari raya masih lagi berjalan walaupun dalam keadaan yang terkawal. Tapi pada tahun lepas rasa saya melebihi had yang dibenarkan. Alhamdulillah, tak ada apa-apa berlaku. Surau kita ni setakat 2 tahun. Cuma ada beberapa panggilan daripada pejabat polis dan ada beberapa kali polis datang siasat, datang membuat pemantauan. Jadi cara rasminya selama COVID kita tidak dapat apa-apa komplain dari pihak berkuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelum nampaknya bahawa semua jemaah mematuhi SOP. Saya bagi diri saya minta maaf di atas ketegasan yang saya buat selama ni. Itulah sebabnya, kerana kami tak nak surat tambai. Tapi alhamdulillah setakat ini selama COVID jalan, kita tak ada status surat yang rasminya tentang komplain surau kita. Alhamdulillah. Cuma pemantauan dan telefon je lah. Itu pun ada beberapa sebab-sebab yang tertentu. Alhamdulillah kita teruskan insya-Allah pada masa akan datang dengan adanya SOP-SOP sekiranya diperlukan oleh semua diarahkan oleh pihak kerajaan. Sekian untuk laporan pada kali ini. InsyaAllah saya serah pada Tuan Najib Razak Ketua Musi untuk serahkan untuk Tuan Najib Razak. Terima kasih kepada CEO rancangan laporan aktiviti tadi. Saya buka kepada perbincangan untuk laporan aktiviti. Silakan. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tukar atau nak tambah dalam aktiviti atau nak mempertambah baikkan perjalanan aktiviti surau kita ini untuk lebih mengimarahkan dan lebih jemaah yang hadir pada surau kita ini. Saya minta kalau ada pandangan atau teguran yang perlu kita perbaiki, kami bagi pihak yang berkuasa akan jalankan semampu kami. Kami tidak menjanjikan yang tinggi semampu kami. Inilah yang kemampuan yang dapat kami serahkan, kita lakukan kepada tuan-tuan. Jadi kalau ada penambahan baik atau cadangan yang boleh kami fikirkan dan kami lakukan, insya-Allah kami suruh untuk melakukannya bagi setahun lagi. Boleh. Untuk amal zakat kami setahun lagi. InsyaAllah. Ada apa-apa cadangan ataupun pandangan? Okey, sebelum tuan-tuan bagi cadangan, saya nak pergi kepada muka surat 9 tadi. Minta maaf. Sebenarnya Datuk Haji Yunus dan juga Suhaimi, PSU kita, dia ikuti mesyuarat ini daripada jauh lah, daripada Facebook. Datuk Yunus sekarang ni berada di Cameron Highland, tengah berkursus di sana, dan Suhaimi pula ada hantar anak ke asrama. Jadi mereka mengingatkan saya berkenaan dengan muka surat 9 tadi. Sebenarnya minit tu dah betul dah. Pencalonan ni, syarat pencalonan hari tu memang kita bagi lebih calon. Macam timbalan pengurusi tu memang Haji Bakasan ada dalam tu, dan juga Bilal ni termasuk Ahmad Zakir, dan Siak juga termasuk Cik Aziz Jonet. Jadi yang saya maklumkan tadi lah. Jadi pencalonan memang semua nama ni ada dalam ni. Jadi kita sahkan dengan pemotolan tadi lah, dengan apa yang ditulis. Okey, kita pergi kepada maklum balas daripada ni kenaan aktiviti kalau ada. Kalau tak ada, saya terus kepada laporan kewangan lah. Ya. Pihak Muslimat okey. Kalau tak ada, saya pergi kepada laporan kewangan. Saya serah kepada Tuan Haji Razak, bendahari kita, untuk membentangkan laporan kewangan untuk 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya membaca tu, saya ada bertulang sikit dekat muka surat 9 dia ada apa ni, pusing sikit tu dia. Muka surat 5 tu, muka surat 4, muka surat muka surat 4 tu sebenarnya muka surat 9. Tukarlah. Muka surat 5 adalah muka surat 8. Muka surat 4. Muka surat 4 tu kepada jadi muka surat 9. Muka surat 5 jadi muka surat 8. Muka surat 6 jadi muka surat 7. Muka surat 7 jadi muka surat 6. Muka surat 8 jadi muka surat 5 dan muka surat 9 jadi muka surat 4. Jadi kalau kita baca detail nanti ikut nombor yang baru lah. Okey, saya terus kepada pembentangan untuk tahun 2019. Baki pada 1/1/2019 ada RM142,775.39. Kemudian pendapatan tahun 2019 kutipan solat Jumaat RM260,118. Nota dia ada nota nombor 1 di muka surat 2 dan 3, muka surat 2 3 tu ya. Kalau nak baca di situ. Selcom, pendapatan Selcom RM32,100. Pendapatan pelbagai RM21,480.38. Pendapatan peti besi RM120,880. Kutipan lorong RM20,530. Ni wakaf kipas, orang nak wakaf kipas tadi RM3,425. Pembinaan atap ni pendapatan ya RM98,754.65 sen. Pembinaan atap ni atap yang antara tu antara dewan dengan dataran. Program Ramadan, pendapatan program RM74,090. Program korban RM5,950. Korban ni bukan lembu ini pengurusan dia. Haji tu pengurusan korban yang kita dapat. Program maulud pendapatan RM4,900 dan wakaf HDMI RM3,000. HDMI ni yang atas lah, yang tengah berbunyi tu. Dan total pendapatan RM691,230.03 dan perbelanjaan pada tahun 2019 Saguati penceramah RM63,550, nota nombor 6. Pengurusan jenazah RM6,438.10. Penyelenggaraan peralatan dan bangunan RM36,684. Saguati pegawai dan AJK dan saguati khas kepada AJK RM53,060. Saguati ketulorong RM3,979.50. Alat tulis dan percetakan RM4,471.35. Azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung. Bil elektrik, air dan Unify RM16,270.80. Perbelanjaan pelbagai ni notanya kat nombor 13 belakang tu RM35,620.65. Jamuan kuliah dan jamuan mesyuarat RM16,293.95. Charge bank RM12.50. Pengurusan Jumaat RM25,605. Wakaf kipas RM3,420. Ni kita beli kipas balik lah, orang yang dah wakafkan tadi. Pembinaan atap RM140,930. Pembinaan tandas RM980. Pembinaan tandas ni baki yang kita belum bayar. Pembinaan tandas ni kita dah selesai tahun 2018. Baki ada RM980, kita bayar pada tahun 2019. Program Ramadan RM62,460.40. Jamuan Hari Raya RM12,650.65. Program Isra' Mi'raj RM1,130. Program Korban RM3,240.45. Program Maulud RM7,735. Program Kelas Hafazan RM4,434. Program Ambang tahun 2020 RM12,153.30. Sagu hati bakal haji RM3,000. Bila tu beli TV ni RM2,300. Mesin putih lantai yang untuk siap guna tu RM9,000. Aircon, beli aircon RM3,170. Sagu hati tahunan pegawai dan AJK RM5,100. Sagu hati mantan AJK dan pegawai RM3,800. PA sistem di Dewan RM2,435. Gata dan penghadang bersih RM5,860. Kapet di Dewan RM2,000 dan beli meja lipat RM1,400. Total perbelanjaan RM551,271.67 dan baki pada 31 Disember 2019 RM282,788.75. Itu penyata kewangan untuk tahun 2019. Kita terus kepada tahun 2020 pula. Buat surat 20. Tahun 2020 tak banyak sangat transaksi masa tu Covid. Okey, baki pada 1/1/2020 RM282,738.75.
baki Januari 1 bulan 1 2020. Dan pendapatan solat Jumaat RM129,201, Selcom RM29,100, pendapatan pelbagai RM50,533.57, peti besi 75, pendapatan peti besi RM75,165, kutipan lorong RM30,900, program Ramadan RM16,140, dan total pendapatan tahun 2020 RM331,039.57. Dan perbelanjaan tahun 2020 Saguati penceramah RM27,910, pengurusan jenazah RM8,258, penyelenggaraan peralatan dan bangunan RM17,532, alat tulis dan pencetakan RM1,115,50, Saguati ketua lorong RM5,894, jamuan kuliah dan mesyuarat RM6,378, bil elektrik, air dan Unify RM12,034, 5 sen, Saguati pegawai dan AJK RM61,050, charge bank RM22, perbelanjaan pelbagai RM22,425, 15 sen, pengurusan Jumaat RM6,860, program Ramadan RM14,516, kabinet dan rak untuk muslimat RM1,140, 50 sen, papan tanda sainis yang kat luar semua tu RM4,629, pembangunan masa final ni pejabat ni RM191,850, sumbangan kepada keperluan asas untuk makanan untuk asnaf RM4,991,70 sen. Aircon pejabat 2 unit RM5,250, kursi jati ada kat pejabat tu RM2,000, LCD projector kat pejabat RM2,951, dan total perbelanjaan tahun 2020 RM396,809.10 sen, dan baki pada 31 Disember 2020 RM216,968.42. Itu pendapatan dan perbelanjaan untuk tahun 2020. Kita terus kepada tahun 2021, muka surat 29. Baki pada 1 Januari 2021 RM216,968.42. Pendapatan untuk tahun 2021 petang solat Jumaat RM152,450, Selcom RM29,100, pendapatan pelbagai RM111,970.48, tabung peti besi KPJ dan Petronas Siputri RM109,779, kutipan lorong RM31,400, program Ramadan RM65,503. Ini pendapatan Ramadan. Wakaf akaun RM4,078, dan total pendapatan RM504,285.48, RM504,000. Dan perbelanjaan pada tahun 2021 Saguati penceramah RM38,690, pengurusan jenazah RM7,715, penyelenggaraan peralatan dan bangunan RM16,482.50 sen, tulis dan pencetakan RM1,390, 5 sen, Saguati ketua lorong RM6,192, jamuan kuliah dan mesyuarat RM4,502, 50 sen, bil elektrik, air dan Unify RM5,431.12 sen, Saguati pegawai AJK RM62,640, charge bank RM4, perbelanjaan pelbagai RM20,725.30 sen, pengurusan Jumaat RM8,300, program Ramadan RM57,947.40 sen, program menyantuni asnaf, detailnya ada kat belakang tu, RM8,075.20 sen, program korban RM999.30 sen, program maulud RM2,500, bayaran tahanan pasal final pejabat ni
kita siap dalam 2020 tapi ada tahanan 5%, 15%. 5%, RM18,920. CCTV, kita upgrade CCTV RM4,600. Penapis udara yang sebelah tu RM5,150. Servis aircon RM9,600. Infak kepada Surah Hamidin masa banjir tu kita bagi satu tabung jemaat kepada dia terus RM6,837. Bantuan kepada ustaz-ustaz dan seorang AJK, ini pun satu tabung jemaat kita bagi dia orang RM8,700. Perbelanjaan pengurusan banjir pada masa yang kita jadi tuan rumah tu RM1,120. Dan total perbelanjaan tahun 2021 RM296,639.37 dan baki pada 31 Disember 2021 RM424,614.53. Jadi itulah detailnya, tuan-tuan tengok sendirilah kat belakang tu, ikut nota tu. Setakat 31 Disember itu saja, dan page yang last sekali tu dan telah diaudit oleh jurul audit, iaitu Tuan Haji Abdullah Abdul Hamid dan Haji Syam Hashim. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa perkara berbangkit boleh dimajukan. Terima kasih Haji Razak Rahim atas penerangan kewangan untuk 3 tahun yang lepas, 2019, 2020 dan 2021. Jadi saya buka kepada kita nak minta semua sekalian
saya, sumbangan yang bagi RM5 untuk urusan jenazah ni, dia teruruskan di masjid di ATZ, mana kita tak bayar apa-apa bagi tuan imam. Setiap akhir-akhir ni saya tengok ramai dah kalangan imam-imam kita yang urusan jenazahnya dibuat di luar. Ini Ustaz ya, dibubikan kampung ke, Ustaz dibuat di hospital, di kampung. Mereka ni tak dapat apa-apa bagi daripada pihak kita. Jadi saya bercadangkan sini kan, kita bila yang kita buat dulu, peraturan dulu, untuk urusan peraturan ini kalau boleh, kita minta kalau boleh yang memberi sumbangan tu, kita berilah sakit pada mereka yang dipublikkan di luar daripada kawasan sini. Kalau kawasan sini, kita bikin buat itu tak ada masalah, kita teruskan saja. Maksud saya tadi yang di luar kawasan sini lah, luar kampung, luar kita saya rasa sewajarnya lah. Sekarang ni mengenai pendapatan kita banyak sekarang ni yang ada dulu. Jadi saya rasa sewajarnya lah kita beri sumbangan, bagi sumbangan kepada majian. Serahlah kepada jadi kalau kita tengok semuanya harganya 400 juga ke 500. Jadi saya cadangkan kalau kita beri bagi waris yang urusan di luar daripada sini, kita beri dia RM400 untuk waris. Masalah pada jumlah yang ada, tak ramai yang buat urusan dekat luar ni. 18 orang ni saya rasa mungkin keseluruhan ni kan. Jadi saya rasa yang 18 ni urusan sini, yang kat luar tak termasuk kan. Jadi saya rasa yang kat luar tu mungkin tak ramai 5-6 orang. Kalau kita pergi 400 pun satu orang setahun, kalau 5-6 orang saya ingat baru lebih kurang dalam 2,000 je kan. Jadi saya rasa pendapatan yang lebih ni 10,000 lebih ni pun kita boleh tampung lagi. Maksud saya lebih banyak. Begitu juga dengan tahun-tahun 2020, 2019 saya tengok memang lebihan dia. Jadi saya mengharapkan macam itulah. Setuju tak semua kalau kita buat cara macam tu? Pasal apa dia melibatkan ahli karya. Betul ahli karya yang bersetuju kan untuk buat cara macam tu. Itu yang pertama je fungsi yang keduanya saya nak sentuh sikit ni. Saya ada 3 perkara nak sentuh ni tentang kebajikan lah, tentang kebajikan Kebajikan ni saya sentuh lah berkenaan dengan kebajikan, utama sekali kepada imam-imam dan juga Bilal dan juga pegawai yang terlibat Jadi saya rasa sagwati yang saya rasa didapati pada Bilal dan juga imam sekarang ni macam tak berpraktikal lagi lah, tak berrelevan lagi lah. Imam berapa? 300 lebih, 330 berapa? Lebih kurang macam tu lah kan Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ni kita perlukanlah bagi keseronokan apa nama ni, kita minta lah Tuan Kursi dan juga tangguhjawab yang lain fikirkanlah. Saya mencadang kalau beratan imam dan Bilal kita beri dia allowance dia sebanyak, kita lebih kenaikan sebanyak dari 600 ke 800 ringgit Tapi saya dengar cerita lah, pasal saya dengar cerita daripada tadi kita tak dapat Selcom kita tak dapat masalah kerajaan negeri Jais ambil kita punya pendapatan tu, kita dah kurang lebih kurang dalam 25,000, 26,000 setahun. Macam mana pun kita masih lagi mempunyai income yang banyak. Sekarang ni betul-betul pendapatan alhamdulillah kutipan Jumaatnya memang alhamdulillah peti besinya memang banyak sekarang ni. Program Ramadan pun saya tengok Haji Nordin kalau buat program Ramadan pun saya tengok dia banyak bercakap-cakap pada hari Jumaat tu buat bubur lambu apa semua. Bagi saya rasa benda tu memang pakai bagus untuk mendapatkan pendapatan. Jadi saya minta lah pegawai dan yang ada ni, pegawai rakyat ni, kita naikkan dia sebanyak antara 600 ke 800 ringgit. Saya mohonlah kepada jawatankuasa fikir-fikirkanlah pasal apa sekarang ni kalau setakat beri 300 atau 300 lebih ni dah tak berapa praktikal lagi dah mengenangkan kita punya pendapatan ni memang dah tinggi Yang ketiganya saya nak beri cadangan juga berkenaan dengan yatim. Yatim di tempat kita ni ada
lebih kurang dalam 25 orang kot, lebih kurang 22. Tentulah kan, ramai. Jadi saya juga menyarankan pada masyarakat pada hari ini, anak yatim ni kita kena ambil berat. Maksud saya, bukanlah kita nak ambil berat pada hari raya saja, bulan Ramadan saja kita buat sumbangan kat dia orang 1,000 ke 2,000, tidak. Jadi kita kalau boleh kita beri dia income pendapatan dia daripada kebajikan yang masjid buat ni, banyak duit ni, duit ketupan apa, kita minta satu kepala. Tiap-tiap satu kepala ni saya cadangkan anak yatim ni, daripada peruntukan masjid ni, kita bagi dia RM50. Kita RM50, kalau 20 orang pun, kan 5 kali 2 baru 10. Kan, jadi baru RM1,000 satu bulan. Kan? Kita cadangkan, kita ikut kepala. RM5, RM50 satu kepala. Jadi saya rasa, tuan kata boleh, ni bab kebajikan ni saya rasa kita boleh lebih utama daripada segi karya kita ni. Tentang kerusakan kematian tadi, tentang Imam dan Bilal dan anak yatim. Di 3 perkara ni saya rasa kebajikan yang perlu tuan pengurusi dan juga tuan pendari ambil berat lah. Saya berani bercakap macam ni pasal saya tengok kita punya pendapatan saya sekarang ni dah tinggi. Pendapatan kita sekarang tinggi, banyak apa semua. Memang kita banyak buat pembangunan. Alhamdulillah saya tuan pengurusi buat pembangunan pasal 1, pasal 2, pasal 3 ni. Dan yang sekarang ni kita nak buat pula pasal untuk imam punya rumah. Itu benda perkara yang baik. Kita support benda-benda ni. Kalau nak buat rumah Bilal situ, buat rumah imam, memang kita setujulah. Tak ada masalah tu. Esok kalau nak kuan duit lagi baru, saya ingat kalau Haji Nordin bercakap dekat masjid, kita nak buat rumah imam, kuan RM5,000, RM10,000, bergebuk dia orang nak beri sumbangan. 1 hari 2 hari boleh settle lah. Jadi saya rasa kebajikan tempat kita ni mesti kita utamakan lah, insyaAllah. Itu saya tuan pengurusi, saya rasa. Terima kasih. Tuan Haji Bakar, pandangan dan juga cadangan. Jadi oleh kerana melibatkan kewangan, saya serahkan pada Tuan Bendahari, Tuan Haji Razak untuk bagi sedikit feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Bakar atas cadangannya tu. Jadi sebenarnya untuk kewangan ni dia boleh cadang, tapi untuk dulu tu kita tengok dulu lah implikasi kewangan apa semua, kena kajian sikit. Jadi dalam mesyuarat ni boleh bercadang kan. Jadi untuk yang pertama tadi pasal kematian di luar kan. Jadi saya rasa cadangan tu bagus jugalah, sebab bila sebenarnya tahun lepas pun sebenarnya yang meninggal tu ramai, paling tinggi sejarah kat Surat. Cuma kita ni yang meninggal tu ramai. Jadi bila COVID tu tak ada pengurusan apa, semua diuruskan oleh KKM. Saya rasa 10 orang ke 12 orang COVID. Jadi kat situ lah kita nampak kurangnya perbelanjaan pengurusan jenazah ni. Tapi untuk yang tu kita take note, untuk yang meninggal di luar tu. Cuma kita kena buat, sebab bila nak melaksanakan sesuatu ni kita kena kriteria dia lah. Kita ada garis panduan, siapa yang layak, tak layak, kedudukan macam mana boleh dibagi, macam mana tak boleh dibagi kan. Sebab kita dalam rumah tu dia ada ketua keluarga, ada tanggungan, semua tu lah nanti akan kaji lah benda tu. InsyaAllah kalau ni saya akan terapkanlah benda tu dan akan dibentangkan benda soal jawatan kuasa akan datang. Dan yang kedua pasal Sahabat Imam Allowance Imam Bilal ni, kita sebenarnya kalau ikut rekod saya tu memang ada kenaikan banyak kali lah, cuma kita tak adalah bagi tiba-tiba tinggi kan. Jadi kita ada kenaikan yang baru ni pun ada kenaikan. Jadi kita pun ada bagi saguti tahunan, dan kita kalau nak buat ni pun kena tengok implikasi kewangan. Jadi kalau kata mesyuarat hari ni cuma mencadang kan, tapi untuk meluluskan amount tu, jumlah tu saya rasa tak betul lah kan. Sebab jumlah tu mesti memang dibentangkan melalui bendahari kepada AJK. Kita kena tengok implikasi kewangan dulu setakat nak kaji punya nak naik tu boleh, tak masalah. Saya berani cakap macam tu Tuan Bendahari, pasal kewangan kita dikukuh. Kukuh maksud saya tu dia tak pernah turun, dia sentiasa naik.
Jadi kalau kita bagi ikut dalam tempoh, kalau kita kaji balik semula pun, kita gandakan kewangan yang saya masukkan tadi, saya ingat kita masih lagi banyak melebihi ini. Kita bersedekah bajariah. Kita tengok Imam Bilal ni saya ingat terlalu penting. Imam Bilal ni memang bagi saya terlalu penting hari-hari dia. Di samping yang ada imam tetap tu, alhamdulillah lah. Dia Jumaat Sabtu dia memang dia apa semua, pening apa semua itu. Kita perlukan imam yang ada sekarang ni, biar dia bekerja dengan cara yang keikhlasan tu, kita pun seronok lah, tak nak berkira sangat dia. Kalau kita beri sumbangan dia 250, 300 ni, dia agak macam alamak. Bukan dia tidak minta. Bagi antara imam yang tidak memerlukan, bagi saya tak ada masalah. Kita cuba naikkan rate mereka. Naikkan rate mereka tu, kalau kita kalau Jumaat dengar pun, imam kita ni imam raya berapa 600. Wih, okey, alhamdulillah tu lah 800, alhamdulillah tu lah. Tapi kalau dengar 300 dengan jumlah income yang kita dapat, saya rasa tak berapa praktikal lah. Jadi itu lah, minta maaf lah, mesti ya. Okay, baik. Kita memang ada satu formula kita tunjukkan untuk Imam Bilal ni. Jadi kita bincanglah dalam AJK tu berapa dia punya rate memang tu. Cuma kita akan bila satu sampai satu masa kita akan naikkan kadar tu, dia akan naik semua. Naik semua tu maksudnya kita tak adalah dapat lebih, dia ada garis panduan dia. Garis panduan dia tengok waktu bertugas. Tapi insya-Allah benda ni cuma nak beritahu yang 420 ni akan lepas raya ni akan kurang banyak sebab kita akan bina rumah imam. Jadi dari situ bila Selcom ni dah tarik balik 2,200 setengah tu sebulan. Saya rasa Selcom tarik balik tu mungkin sebabkan duit kita banyak dekat JAIS pun, dia tarik balik. Saya jumpa tadi dia kata daerah Petaling Selangor dia pun tadi berjumpa dengan Datuk, cakap dengan Datuk. Kalau ada Tuan Haji Bakar tu, tanya supaya dia bantah sikitlah hal ni kan. Ni menggunakan kuasa politik juga saya ingat. Tahu lah sebab apa. Okey, yang ketiga. Satu lagi sebab apa tadi juga pasal last dia apa tadi? Ni anak yatim. Anak yatim ni kita memang dah buka. Kita sebenarnya sejak tahun 2021 kita dah buka 2 tabung. Satu tabung anak yatim, satu tabung anak. Yang mana dua-dua tabung ni kita akan memanfaatkan betul-betul untuk anak yatim. Kita dah wujudkan satu biro asnaf dan biro anak yatim. Dan biro ni akan mengendalikan, akan membela nasib asnaf dan anak yatim kita, insya-Allah. Dan tabung ini pun dah banyak dah. Cuma tunggu masa untuk agih, dan cara agih tu akan diputuskan oleh biro asnaf dan anak yatim. Yang tu insya-Allah tak ada masa. Bila kita habis penggunaan, memang niat saya tadi memang nak wujudkan satu tabung. Maksud tadi tu tabung tu diberi pada setiap bulan lah. Satu bagi setiap bulan. Biro akan tentukan. Biro akan diketuai oleh Puan Hajah Al-Hafizah. Dia akan adalah kaedah dia macam mana dia guna duit tu. Memang kita dah ada tabung khas dari situ. Tabung yatim, tabung asnaf. InsyaAllah memang manfaat kepada mereka semua ni. Dan itu hari pun kita dah keluarkan satu borang untuk kita banci semula asnaf, dan ada penambahan 10. Sekarang ni rasanya dah ada dekat 50 macam itulah senarai asnaf untuk kawasan kita ni. Jadi itu sajalah maklumat itu. Terima kasih Tuan Haji Razak atas penjelasan daripada soalan Tuan Haji Bakar tadi. Cuma saya nak menambah sedikit mengulas sedikit lah apa yang ditanya oleh Tuan Haji Bakar. Yang pertama tadi berkenaan dengan kita bayar sebuah hati kepada jenazah yang diuruskan di luar. Mana kalau jenazah diuruskan di surau kita ada isu lah kan. Jadi jenazah yang diuruskan di luar tu ada munasabahnya lah. Mungkin kita akan mensyaratkan benda ni, dan dari segi amount berapa yang kita nak bagi. Dan yang keduanya elon imam tadi, macam Haji Razak kata tadi, kita memang ada kenaikan setiap setiap ada ketika kita akan naikkan lah. Baru-baru ni pada bulan Februari, mana baru kita dah naikkan, selaraskan imam, elon imam tetap dan imam rakyat. Jadi kalau diikut kadar tujuan tu, dia sama je dengan imam tetap tu. Saya survey juga imam tetap punya allowance tu dengan
surau-surau lain lebih kurang sama sebenarnya kita punya rate kadar kita. Jadi allowance imam rakyat ni ikut imam tetap punya kadar. Jadi tidak bermakna kita akan naik depan ni. Kita pun ada Ramadan adalah kita bagi bonus sikit kan. Dan dari masa ke masa lah, bukannya harapkan allowance tu saja. Jadi saya terima kasih kepada Jibakar atas prihatin kebajikan imam dan juga Bilal di surau kita, sebab kita tonggaknya untuk kita dapat imarahkan surau ini jemaahnya kan. Jadi kalau jemaahnya bagus, perlukan imam yang baik kan. Tiap waktu ada imam, jadi itulah sebabnya imam dan Bilal ni penting untuk kita menjaga sebaiknya lah. Dan seterusnya anak yatim tadi memang kita baru adakan tabung, dan insyaAllah selepas ini lebih teratur lah. Kita dah ada jawatan kuasa asnaf dan anak yatim ni yang akan menguruskan tabung ya. Tabung ni sentiasa akan bertambah. Di situ nanti jawatan kuasa asnaf memberikan cadangan lah apa yang sepatutnya mereka lakukan untuk kita agihkan sumbangan daripada jemaah. Jadi ada cadangan ataupun pandangan yang lain tak lagi. Cuma satu nak tambah pasal kematian tu. Ikut calculation Pak Arun kita satu bulan RM5, satu tahun RM60. Satu kematian sekarang kos lebih kurang 800 tu. Dia punya sagu hati, duit pengurusan, duit permit apa semua tu, kapan tu 800. Kalau kita bagi 15 tahun 13 tahun tu, barang makin lama makin naik. Daripada dulu sekarang apa, daripada kapal tu daripada sekarang dah 160. Tapi kutipan kita tetap RM5 lagi. Jadi sebenarnya masalah lah, kita pun beberapa kali bincang dan anik, tapi memang kita tetapkan jumlah tu dia. Sajalah yang cuma nak tambah sikit yang RM5 ni, mungkin semua dah maklum lah yang kutipan RM5 ni kutipan sumbangan tetap. Jadi maknanya jemaah menyumbang, bila menyumbang tu habis lah. Tapi saya menyentuh tu tadi pasal pendapatan pengurusan jenazah dengan pendapatan lebih banyak beza dia. Dah bagi Sagwati pun masih lebih, dah tolak bisa kata handaian betul lagi tadi Sagwati juru kutip, dah tolak dengan Sagwati bisa kata kalau bagi 400 pada setiap kematian 18 tadi pun masih kata lebih lagi 10,000 lebih. Betul. Tak ada masalah yang tu. Yang tu saya cakap kita tak ada masalah yang tu. Kita nak saya nak highlight lah, ini maknanya macam Razak tadi, khairat kematian, kita khairat kematian dia akan kabur seorang tu kan. Mana sumbangan dia akan dapat sagu hati tu daripada khairat kematian tu untuk seorang tu saja. Tapi kita ni surau ni kita tak panggil khairat kematian lah. Sebab kalau nak tubuh khairat kematian pun ada jawatan kuasa lagi, orang yang sama kan. Sebab itu kita buat sumbangan tetap ni, saya ingat idea yang sangat baik lah daripada pentadbiran yang sebelum ni. Sebab itu kita teruskan. Jadi sumbangan ini pihak surau memberikan pengurusan secara percuma untuk satu rumah, bukan untuk seorang tu je. Satu keluarga, kalau mak ayah sekali pun, maknanya kalau ada 5 orang akan ditanggung kalau ada kematian lah kan. Bawa je ke surau, Jutin tahu dah nak urus. Bawa je ke surau, Jutin tahu dah nak urus. Jadi itulah, tak apa ni Tuan Haji Bakar, kita ambil cadangan tu tadi, insyaAllah boleh dipertimbangkan lah. Ada cadangan ataupun pandangan lain, silakan. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, saya minta seorang untuk mencadangkan untuk kita laporan aktiviti dan juga laporan kewangan untuk 3 tahun ini.
2020 dengan 2021. Saya Haji Bakar cadang untuk Haji Bakar cadangkan dan menyokong, ada sokongan. Tuan Haji Musa menyokong. Jadi kalau ada perkara pembangkit yang lain, saya bagi peluang lagi. Nah, lain lah. Kalau ada nak di cadangan-cadangan lain untuk menambah baikan, silakan. Tak ada saya jangka apa ni boleh habis meeting 9.30 lagi. Ni kalau tak ada apa, saya tutup ni. Ya. Jadi semua puas hati ya. Jadi kalau ada cadangan-cadangan lain lepas ni bolehlah diutarakan kemudian. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Kita sama-sama berbincang pada malam ini untuk kebaikan kita semua, dan kita doa banyak-banyaklah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma baina fi ma baqiyat min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang tidak beberapa hari lagi, dapat kita menambahkan amal kita dan juga memohon ampun, keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Jadi mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh pihak berkuasa agama pada 1 April ini untuk kita dapat solat secara rapatkan saf. Jadi mudah-mudahan terjadilah perkara itu dan kita dapat rasakan seperti mana sebelum ini ya. Jadi itu saja daripada saya ucap banyak terima kasih dan mohon maaf kepada semua sekiranya ada kekhilafan kami semua pihak tabiran di atas kekhilafan tersebut. Semoga tuan-tuan dapat memaafkan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni kita makan disediakan insya-Allah sate. Jadi sama-samalah kita menikmati lepas ni.